Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengawitan makanan. Jadi dalam tajuk pengawitan makanan ini kita akan mempelajari 4 perkara iaitu pertama, kerosakan makanan, kedua, punca kerosakan makanan, ketiga, kaedah pengawitan makanan, keempat, kepentingan teknologi pengawitan makanan. Kerosakan makanan. Makanan yang rosak boleh diperhatikan menggunakan deria penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Jadi ciri-ciri makanan rosak yang pertama, bau yang tidak menyenangkan iaitu berbau busuk. Kedua, mempunyai rasa yang tidak sedap. Ketiga, berubah tekstur dan warna. Keempat, berkulat. Jadi itu adalah ciri-ciri kerosakan makanan ataupun makanan yang telah rosak. Seperti contoh nasi. Nasi menjadi lembek, berlendir, bertumpuk hitam dan berbau masam. Contoh bagi roti bahulu dan kek akan mempunyai tumpuk hitam ataupun hijau dan berbau masam. Contoh bagi sayuran dan buah-buahan, sayuran akan bertukar warna kekuningan, manakala buah-buahan akan berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Contoh bagi susu, susu akan rosak, akan berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih atau berketul. Dan contoh bagi ayam, daging dan ikan, ia akan bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Jadi ini adalah ciri-ciri kerosakan makanan ataupun makanan yang telah rosak. Punca kerosakan makanan. Punca kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan juga fungi. Faktor pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma ini terdapat 5 perkara. Pertama, S, suhu yang sesuai. Kedua, U, udara. Ketiga, K, keasidan yang sesuai. Keempat, A, air ataupun di tempat yang lembap. Dan kelima, nutrient. N untuk nutrient. Jadi, 5 perkara ini adalah faktor pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma tidak terlalu aktif pada persekitaran suhu yang terlalu rendah dan terlalu tinggi. Maksudnya, di tempat yang terlampau sejuk dan terlampau panas, mikroorganisma ini dia tidak aktif. Pengawitan makanan. Pengawitan makanan bermaksud kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Jadi, makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Jadi di sini ada beberapa kaedah pengawitan makanan yang membolehkan makanan itu lebih tahan lama. Yang pertama, kaedah pendidihan. Kedua, penjerukan. Ketiga, pembungkusan vacuum. Keempat, pengeringan. Kelima, penyejuk bekuan dan pendinginan. Keenam, pemasinan. Ketujuh, pelilinan. Kelapan, pengetinan dan pembotolan. Kesembilan, pempasturan. Kesepuluh, penyalaian. Jadi ada 10 kaedah pengawitan makanan yang boleh kita lakukan supaya makanan itu akan bertahan lebih lama. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan teknologi pengawitan makanan. Kepentingan yang pertama,
Makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir melanda sesebuah kawasan. Kepentingan yang kedua, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Kepentingan yang ketiga, teknologi pengawitan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Kepentingan yang keempat, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Kepentingan yang kelima, makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Jadi itu ada 5 kepentingan teknologi pengawitan makanan. Jadi itu saja untuk tajuk pengawitan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.